Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Saya harapkan semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey, seperti biasa, pada Selasa kita akan belajar akhlak tahun 4. Jadi diharapkan semua dah bersedia ya dengan buku teks akhlak tahun 4, buku tulis akhlak dan juga alat tulis yang bersesuaian. Jadi sebelum kita masuk pada tajuk yang kita nak belajar pada hari ini, kita baca doa dululah macam biasa. Okey semua murid-murid, kita tadah tangan. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey. Semoga dengan baca doa kita tadi dapat mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita nak tengok pada tajuk yang kita nak belajar pada hari ini. Tajuk apa agaknya ya? Tapi sebelum tu, saya ada surprise sikit. Kalau sebelum ni video sebelum ni ataupun pelajaran tajuk sebelum ni ada gambar, ada video, tapi kali ni tak ada video, saja je. Okey, kerana nanti kalau saya tengok video je bosan pula awak semua Tapi sekarang minggu ni saya nak tunjuk gambar. Ada beberapa keping gambar yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Okey, apa dia gambar dia? Gambar yang pertama, seorang budak lelaki sedang baca doa. Baru lepas solat kat sini. Okey. Kemudian gambar kedua, ni gambar membersihkan kelas. Murid-murid membersihkan kelas bersama-sama. Ketiga, gambar apa tu? Biasa buat kan kat rumah. Apa dia? Tolong mak. Ni contoh dalam gambar ni, tolong mak kita buat apa ni? Angkat baju di ampayan, angkat pakaian di ampayan. Dan gambar yang terakhir, beberapa orang ahli masyarakat ya, sedang buat apa tu? Bergotong royong, bekerjasama membersihkan kawasan. Yang kita nampak sekarang ni dia tengah buat apa? Dia tengah nak tanam sampah, nak tanam tin-tin kosong. Kenapa? Nanti kalau ada air bertakung, nyamuk Aedes pula bertelur membiak pula. Okey. Agak-agak apa dia tajuk kita nak belajar pada hari ni? Daripada 4 keping gambar ni. Okey, ini semua adalah gambar berkaitan dengan tanggungjawab. Apa dia tanggungjawab tu? Kejap lagi cerita. Tapi sebelum tu tengok gambar yang pertama ni, gambar budak lelaki ni. Ni antara salah satu tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, iaitu apa dia? Beribadah kepada Allah. Okey, kemudian gambar yang kedua ni gambar apa ni? Gambar membersihkan kelas. Kita bertanggungjawab terhadap tugas yang telah diamanahkan dalam kelas. Kan dalam kelas kan ada jadual bertugas. Janganlah pula kalau kita kena bertugas hari Selasa tak datang sekolah. Nanti orang tahu nampak sangat kita ni tak bertanggungjawab. Jadi elakkan perangai macam tu Sepatutnya bila dah tahu kita ada tugas hari Selasa, kita bertugas dalam kelas, kita rasa bersemangat nak membersihkan kelas. Itu yang sepatutnya. Kemudian ni gambar yang ketiga. Ini gambar budak ni tolong mak dia buat apa? Angkat baju di jemuran di ampayan. Okey, janganlah asyik mak kita dalam mak kita yang basuh baju, mak kita yang sidai baju, mak kita juga yang angkat baju kat ampayan tu. Sepatutnya apa yang kita buat? Kita tolong meringankan beban mak kita. Ini adalah tanggungjawab sebagai seorang anak dan akhir sekali tanggungjawab sebagai ahli masyarakat. Apa dia? Bekerjasama buat kerja. Gotong royong buat kerja lah. Jadi kerja yang banyak ni tadi akan cepat siap dan penatnya tak adalah teruk sangat. Penatnya kurang sikit lah. Sebab dah ramai-ramai buat kerja, cepatlah kerja tu siap. Jadi ini adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan tanggungjawab. Okey. Lansir dah terbuka. Kita nak tengok tajuk kita nak belajar apa dia, tajuk dia hari ni. Kalau dalam buku teks, pelajaran yang kedua, muka surat 5. Tengok muka surat 5. Apa yang kita nampak? Pelajaran kedua. Okey, bagus. Apa dia? Bertanggungjawab. Apa dia bertanggungjawab? Biasa dengar tak perkataan bertanggungjawab ni? Biasa dengar kan? Tapi kita tak tahu apa dia yang
apa dia pengertian dia, apa dia maksud dia, apa dia erti bertanggungjawab. Jadi sebelum kita terus kepada tajuk bertanggungjawab ni, kita nak tengok. Lepas kita belajar tajuk ni, apa yang kita akan dapat? Apa yang kamu semua akan dapat? Okey, yang pertama, akan dapat menyebut pengertian bertanggungjawab. Yang kedua, membaca dalil bertanggungjawab. Nanti kita tengoklah dalil ataupun bukti berkaitan dengan tanggungjawab ni. Sama ada melalui dalil Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, menyenarai bahagian bertanggungjawab. Bertanggungjawab ni banyak bahagian dia. Nanti kita tengoklah. Seterusnya, menyenarai fadilat bertanggungjawab. Apa dia fadilat ataupun kelebihan, kebaikan yang kita dapat kalau kita menjadi orang yang bertanggungjawab. Dan kesan ataupun akibat, menyenarai akibat tidak bertanggungjawab. Kalau tak bertanggungjawab, apa yang kita dapat? Apa kesan pada diri kita? Okey. Okey. Sebelum kita masuk pada tajuk yang kita nak belajar ni, kita nak tengok gambar. Gambar lagi. Yalah. Supaya awak mudah faham. Kamu semua mudah faham. Saya akan tunjukkan gambar. Gambar ni ada sama dalam buku teks awak muka surat 5. Tengok Gambar yang pertama. Gambar seorang murid lelaki sedang buang sampah dalam tong sampah. Amalan macam ni yang patut kita ikut Kerana sampah tu tempatnya kat mana? Tu dalam tong sampah. Ini yang kita kena ikut. Buang sampah ke dalam tong sampah. Gambar yang kedua pula. Macam mana pula? Budak lelaki ni, murid lelaki ni buang sampah bukan ke dalam tong sampah. Dia tak nak jaga kebersihan. Jadi kesimpulan daripada dua gambar ni, kita hendaklah menjadi seorang rakyat, seorang hamba Allah yang menjaga kebersihan. Okey, bukannya buang sampah merata-rata. Jadi sebagai seorang murid, sebagai seorang hamba Allah yang bertanggungjawab, contohilah murid di gambar nombor 1. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok pengertian bertanggungjawab. Okey, tadi saya dah tunjuk macam-macam gambar berkaitan dengan tanggungjawab. Jadi sekarang kita nak tengok pengertian bertanggungjawab. Apakah yang dimasukkan dengan bertanggungjawab? Okey, kita baca sama-sama. Bertanggungjawab ialah kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan yang telah ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syarak. Okey, jadi maksudnya kita kena sentiasa bersedia, kena bersedia, standby untuk apa? Melaksanakan tugas atau kewajipan yang telah ditetapkan kepada kita. Apa-apa tugasan yang telah ditetapkan kepada kita, kita kena buat selagi tugasan-tugasan itu, kewajipan-kewajipan itu tidak bercanggah dengan syarak, tidak bersalahan, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Okey, contohnya gambar murid-murid dalam kelas tadi. Bersihkan kelas ramai-ramai. Guru dah tetapkan, ustaz-ustazah dah tetapkan, pada hari Selasa kita kena bertugas susun meja contohnya. Jadi kita kena bersedia dah tahu dah. Hari Selasa susun meja, jadi hari Selasa datang awal. Supaya kita boleh melaksanakan tugas yang telah ditetapkan kepada kita. Dan membersihkan kelas itu termasuk dalam perkara-perkara yang dituntut dalam ajaran Islam, iaitu menjaga kebersihan. An-nazafatu syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Jadi menjaga kebersihan itu tak bertentangan dengan ajaran Islam dan ia dituntut di dalam ajaran Islam. Jadi kita kena buat. Itu yang dimasukkan dengan bertanggungjawab. Okey, faham Okey. Sekarang kita nak tengok dalil bertanggungjawab. Okey, dalil ni dalam muka surat 6 ada Tengok muka surat 6. Agak-agak apa? Rasa dah tahu dah kot. Dah tahu kan? Dalam buku tu ada tulis. Apa dia tulis? Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ini adalah daripada Allah bukan daripada Rasul, bukan daripada malaikat, bukan daripada sahabat-sahabat Nabi, tak. Ini daripada Allah. Allah sendiri yang sebut dalam Al-Quran. Okey, dengar Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-sam'a wal basara
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Sadaqallahul Azim. Okey, ayat ini, petikan ayat ini dari surah Al-Isra ayat 36. Apakah maksudnya? Okey, maksudnya ialah sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati. Semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Okey, maksudnya dekat sini, apa jua perkara yang kita buat, okey, berkaitan dengan sama ada perkara baik ataupun perkara yang tak baik, okey, minta dijauhkan. Dan perkara-perkara ini melibatkan apa? Pendengaran kita, penglihatan kita, serta hati kita, niat kita. Anggota ini nanti, di akhirat nanti akan ditanya, apa tangan ni buat? Apa mata ni buat? Tangan ni buat untuk apa? Buat kerja macam mana? Mata ni tengok benda-benda yang macam mana? Benda yang baik ke benda yang tak baik? Hati, niat kita, niat baik ke niat tak baik? Ini semua akan ditanya di akhirat nanti. Jadi, maksudnya kat sini, apa jua perkara yang kita buat akan dipertanggungjawabkan kepada kita. Okey, jangan pula nanti bila dah buat salah terus tak mengaku. Di akhirat nanti, mulut dah tak cakap dah. Sebab nanti mulut akan kata apa? Saya tak buat benda ni, saya tak buang sampah merata-rata. Tangan cakap, tangan ini yang buang sampah merata-rata. Kan? Tangan yang bercakap. Itu nanti di akhirat nanti. Jadi, kesimpulannya, sebagai hamba Allah, sebagai seorang hamba Allah, kita kena melakukan perkara-perkara yang dituntut di dalam ajaran Islam. Ingat ya, segala pendengaran, penglihatan, hati, niat sekalipun tetap akan ditanya. Okey? Wallahu a'lam bissawab. Okey, baiklah, setakat ini saja kelas kita pada minggu ini. Kita akan sambung lagi pada minggu depan dalam tajuk-tajuk kecil yang lain. Jadi ingat tak, minggu ni, hari ini kita belajar dua tajuk kecil ya, iaitu pengertian bertanggungjawab dan juga dalil bertanggungjawab. Jadi tugas saya minggu ini, tulis dalam buku tulis akhlak pengertian bertanggungjawab dan juga dalil bertanggungjawab. Tulis dalil dan maksud dia sekali. Hasil tugasan tak perlu dihantar ke Google Classroom ya. Simpan je dalam buku tulis awak. Diharap semua dapat menyiapkan tugasan yang telah diberi. Okey, akhir kata daripada saya, Ustaz Hafiz. Semua jaga kesihatan, jaga keselamatan diri masing-masing. Ulang balik apa yang kita dah belajar pada hari ini, pada minggu lepas, supaya ilmu tu kekal di dada dan amalkan apa yang telah diajar ya. Kalau minggu sebelum ni kita belajar tentang tolong-menolong, terus amalkan tolong-menolong, dan pada minggu ini amalkan jadi seorang hamba Allah yang bertanggungjawab. Kita jumpa lagi di hari dan waktu yang lain pada minggu depan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.